Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam rancangan Panggilan Pulau Berbunut. Dalam rancangan kali ini, kita akan bersama dengan Tuan Haji Said yang masih menetap di Pulau Baru-Baru serta beberapa penduduk kampung menjejaki tempat yang bersejarah dan menarik di Pulau Berbunut. Setelah lebih 3 tahun berlalu, kru Panggilan Pulau kembali semula ke Pulau Baru-Baru yang terletak di tengah-tengah Teluk Brunei. Perjalanan ke pulau ini mengambil masa lebih kurang 20 menit dari jeti Kampung Sungai Bunga. Tidak banyak perubahan yang berlaku di pulau ini. Tuan Haji Said menerima kunjungan kami dan sudi pula membawa kami untuk menjejaki bekas tapak klinik, makam seorang alim ulama dan tapak masjid yang terdapat di Pulau Berbunut. Pulau Berbunut yang terletak bersebelahan dengan Pulau Baru-Baru ini mempunyai keluasan 112 hektar. Sebelum ini hanya terdapat sebuah kampung di pulau ini, yaitu Kampung Berbunut. Tapi sekarang pulau ini sudah tidak berpenghuni. Para penduduk kampung sudah lama berhijrah ke kampung-kampung lain untuk memulakan penghidupan yang baru. Pulau Berbunut ditumbuhi hutan paya, gambut dan hutan bakau. Pulau ini pernah dicadangkan sebagai kawasan hutan semula jadi ataupun nature reserve. Dalam perjalanan menuju ke Pulau Berbunut, kami bertemu dengan pasukan berkayak yang terdiri dari ahli-ahli sukarelawan kebangsaan, pegawai-pegawai dari Jabatan Belia dan Sukan, serta diiringi oleh pasukan polis di Raja Brunei. Aktiviti perarakan mengibar bendera di bawah program Belia Cinta Tanah Air, anjuran Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ini bermula dari daerah Temburung menuju Kompleks Sukan Serasa dan kemudiannya ke daerah Tutung dan Belai. Antara objektif aktiviti ini dianjurkan adalah untuk meningkatkan lagi semangat kenegaraan, yakni patriotik dan kekitaan di kalangan belia di dalam kehidupan bermasyarakat di negara Brunei Darussalam. Selain itu, program ini juga untuk mengekalkan keberkesanan hidup bermasyarakat, beragama, bernegara, serta berpersatuan. Seterusnya, untuk menyemarakkan semangat setia kawan, menggalakkan sikap suka bergotong royong dan saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Umumnya belia diseru untuk taat kepada Allah, setia kepada raja, dan cinta kepada negara. Belia juga diminta untuk menghargai dan mengamalkan sikap pemodulian dan memberikan khidmat bakti kepada orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Sepanjang perjalanan itu, kami ada juga berehat-berehatlah sekejap untuk merehatkan supaya hilang alihnya. Kami berhenti di pulau yang dah jauh dari Pulau Berbunut ini dalam jam ke-12. Dalam perjalanan kemari, airnya bangat. Jadi dalam itu ada cabaran lah dari segi fizikal dan mental. Pulau ini dari jauh, mula-mula macam, dah tahulah dari sebelah mana pulau nanti sudah diberitahu Pulau Berbunut. Keadaan pulau ini itulah macam tadi, kerana sejarah tu bisa pulau ini mah. Kita kalau diusai lagi supaya macam
dikembangkan supaya ada pelawat datang kemari lagi. Macam di sini pun ada sejarahnya juga kan. Ya tadi untuk diketengahkan lagi kepada generasi muda belia pada masa ini. Mungkin kebanyakannya belia-belia masa ini tidak tahu akan Pulau Berbunut ini dan sejarah-sejarahnya di sini. Yang jelas, melalui program sebegini telah berjaya melahirkan belia-belia yang bersemangat wajah, yang cintakan negara, agama dan raja. Di samping itu, melalui program Belia Cinta Tanah Air, diharapkan lebih ramai belia, khususnya dan masyarakat umumnya, tampil dalam memberikan kerjasama, sama ada melalui penglibatan sebagai peserta maupun penglibatan sebagai ahli jawatan kuasa sukarela, agar program ini mampu melahirkan para belia dan masyarakat yang benar-benar mencintai negara ini dengan penuh rasa kasih sayang. Ini pertama kali datang ke Pulau Anik. Perjalanan tadi dari Temburong kemari ada singgah di beberapa tempat. Perasaan tadi letih, tapi memang mau sampailah ke tempat tujuan atau suasana Pulau Anik masih indah terkacau, masih semula jadi natural. Pemandangan pun bisai. Topografi pulau ini terbentuk daripada yang dipenuhi dengan lapisan tanah dan batu yang berpunca dari laut. Sebahagian besar kawasan pulau ini dipenuhi hutan, pokok buah-buahan, dan kelapa, memenuhi sekeliling kampung yang kini sunyi dan sepi. Ada juga petani-petani seperti tanam padi, padi paya, padi tugal, serta tanaman-tanaman buah-buahan lah, dan tanaman-tanaman campur untuk misalnya permakanan harian seperti sayur-sayur kan. Dan juga sebagai nelayan, Pulau Berbunut pada masa itu boleh dikatakan kehidupan di sana itu adalah ceria dengan ketua kampung yang bagus dan ramah. Iklim pulau ini adalah panas dan suhunya jarang jatuh di bawah 20 Celcius walaupun pada waktu malam, dan biasanya mencecah melebihi 30 Celcius pada waktu siang. Musim monsun adalah di antara bulan November dan Mac. Pada waktu ini hujan lebat dan air surut di sebelah pagi hingga tengah hari menyebabkan pulau ini sukar dikunjungi dengan bot. Penduduk Pulau Berbunut mula meninggalkan pulau ini secara beramai-ramai pada awal tahun 60-an hingga 80-an. Mereka berumah di sana untuk mencari makan hanyalah mereka sebagai nelayan di kampung tersebut. Dan ada juga yang di kawasan darat mereka bertanam padi dan juga bertanam buah-buahan, yang banyaknya juga bertanam piasau, yang pada masa ini masih lagi di kawasan tersebut terdapat piasau yang masih tumbuh di sana. Dan pada selepas itu tahun berapa saya pun tidak ingat, telah lama juga ditinggalkan. Kemungkinan pada masa ini pulau tersebut tidaklah berpenghuni sejak ditinggalkan daripada ikut pindah dengan bapa saya di Pulau Berbunut. Ketika kami mula memasuki pulau ini dari arah sebelah barat, kelihatan masih banyak pohon buah-buahan seperti manggis, durian, mangga, dan pelbagai jenis tanaman hidup subur. Walaupun pulau ini sudah tidak berpenghuni lebih 30 tahun yang lalu. Masa ni, ane tadi cari telaga ni, kan telaga untuk yang membina proses sarang. Zaman dulu
Sampai sekarang ini dah lagi digunakan di Pulau Berbunut ini. Kadang di sini pun dari ada kampung masa ini semua orang sudah berpindah sana sini. Zaman ini sudah yang zaman ini masa ini ya tah kedapatan masa ini yang ada. Yang buah-buahan ini, yang pisau, yang ada pisau, pisang, sadada anu inilah, sadam durian apa di sini ada juga, sada apa nih tarap, langsat apa di sini ada juga. Yang masa ini dah tahu buah-buahan tak indah. Yang masa ini sudah ada komuninya sudah, semua sudah pindah. Masa ini pun orang payahkan membelurih buah itu, Bah. Dalam masa hidupnya ketua kampung kami, yaitu Kampung Pulau Berbunut, ketua kampung kami adalah Haji Abdul Hamid bin Mat Rais. Kami telah dibagikan tanah tuel, tanah tuel, kerjaan masing-masing dan keluasannya pada masa itu. Jadi apa-apa usaha kami yang kami buat di sana seperti menanam buah-buahan, seperti buah-buahan durian, buah-buah tampoy, buah-buah dan kata lain buah-buahan tempatan lah, yang masa ini boleh dikatakan hampir semua sudah buah-buahan. Tapi oleh sebab kami ada di sana lagi, kami tidak sempat menikmatinya kan. Perjalanan kami untuk menjejaki makam salah seorang ulama agak terlambat. Ekoran laluan menuju ke arah makam tersebut dipenuhi oleh samak dan belukar. Kalau cerita orang-orang tua-tua kami yang kami mendengar, kuburan di pulau ini dulu orang tua dulu selalu kemari orang berniat. Jadi dulu keadaannya sini ni berhatap ni bisa ada tempat penyimpanan orang penyimpanan sedekah macam usin apa tu orang sini menaruh sini tu. Jadi banyak orang yang datang kemari ni. Jadi ada orang meniatkan menunidian, membaca yasin apa. Artinya selalulah orang mengunjungi anak kuburan ni. Menurut Allahyarham Imam Haji Marpauji bin Nudin, ia adalah seorang imam, pernah bercerita bahawa beliau, yaitu Syarif Munajat ini adalah dua orang, sama ada adik-beradiknya kah. Yang satu dikabumikan di Pulau Tibadak. Ini kawasan Limbang pada masa ini, berdekatan dengan Limpaku Pinang. Mengikut satu cerita daripada orang tua-tua dulu, bahawa Pulau Berbunut ini adalah tempat, salah satu tempat bagi pahlawan-pahlawan negara Brunei Darussalam pada zaman silam, dan Pulau Baru-Baru juga, Pulau Baru-Baru dan di kawasan Limpaku Pinang adalah Pulau Cermin sama Tanjung Cendana itu adalah tempat orang-orang ataupun handalan negara Brunei Darussalam, yaitu pahlawan-pahlawan negeri Brunei Darussalam, bersiap sedia di sana kan. Kata lain siap siaga apabila dikehendaki mereka terus keluar. Jadi dan kata lain, peranan Syarif Munajat ini mungkin menerapkan keyakinan dalam soal pahaman keagamaan, yaitu agama Islam, supaya penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan tersebut lebih mantaplah dalam keislaman tersebut. Karena pada zaman itu Islam tidak dapat dikatakan lagi bahwa Islam masa itu memang kuat bertapak. Sudah berjalan kan. Masa itu adalah Islam berkanun. Negara Brunei Darussalam menjalankan hukum Islam. Bekas masjid terletak berdekatan dengan tebing pulau yang menghadap Teluk Brunei. Kewujudan bekas masjid di sini dipercayai berhubung kait dengan sejarah
perkembangan agama Islam yang telah bertapak di bumi Darussalam lebih 600 tahun yang lalu. Namun begitu, masjid kampung berbunut ini telah tiada. Yang ada hanya tiang kayu yang telah usang. Menyaksikan bekas tapak masjid yang ditinggalkan merupakan satu pengalaman yang bermakna buat kami. Masjidnya itu sederhana sih besarnya, tapi keadaannya adalah meriah. Setiap hari Jumat diadakan sembahyang Jumat, kemudian didirikan lagi dengan sembahyang zuhur. Nah, tapi pada masa hari bulan puasa bertadarus, ia tetap berjalan dalam masa sebulan itu kan. Orang-orang kampung berkumpul di sana, bertadarus Al-Quran, dan pada masa itu orang-orang kampung bersedekah, macam membawa makanan sedikit seorang kan, untuk sama-sama memeriahkan bulan Ramadan itu kan. Dan suasana masa itu, kalau boleh katakan, kalau masa sudah waktu pukul ataupun waktu hari raya itu kan, daripada tengah malam sampai ke subuh, orang-orang kampung dan anak-anaknya itu pun memukul bedok atau kan, bedok tambor atau di masjid atau, dan daripada tengah malam sampai kepada subuh. Ini tanya bekas tapak masjid Pulau Berbunut yang ada tinggal tunggulnya sebuting lagi nana. Dan keadaannya pun sini ini sudah samak. Dulunya bisa nih sini nih. Kami pun pernah sembahyang di sini. Dan ke bawah sedikit kita tuh sana, sekolah. Ndak jauh daripada sekolah nih. Jadi dulunya tidak ada kayu-kayuan nih basar macam ni. Rumputnya pun bisa nih. Ini ya tah tiang bulan yang ada tinggalannya lagi nih. Tiang masjid nih. Tiang bulian. Ini ya tadi bekas tinggalnya lagi tiang buliannya yang ada arabah nih. Ini yang besar kemungkinan tiang tangki nih. Besar kemungkinan nih. Tempat orang berwuduk. Klinik Pulau Berbunut ini didirikan adalah untuk meningkatkan taraf kesehatan dan mutu penghidupan penduduk di Pulau Berbunut, serta membolehkan mereka menjalani penghidupan yang sehat dan produktif di bidang ekonomi dan sosial. Ini ialah klinik yang ada pada masa orang kampung ini masih ada di pulau ini kan. Kali kalau tidak silap dibina dalam tahun 70-an ya, lebih lah 76, 77 semasa orang masih ada di sini. Jadi tempat ini klinik diaskan oleh kerajaan dan waktunya macam sebulan sekali orang-orang kampung berkumpul di klinik ini dan dari bandar datang tahan untuk macam nas, doktor pun mungkin kadang-kadang ada juga datang untuk bermasa tu dan dia bawa ubat-ubatan lah kemari. Jadi setelah kali kalau anda silap dalam 4-5 tahun jurang memakai lah ni kali ni kan ni sampai dia memakai. Jadi apabila dia pindah, ia keadaan tinggalnya macam manilah kali ni kan ni. Pada hari berikutnya, Haji Said membawa kami ke Pulau Kitang dan seterusnya ke Ayam-Ayam, daerah Temburong untuk beramu di hutan. Perjalanan kami agak terlambat disebabkan oleh pohon kayu yang tumbang lalu menghadang laluan sungai.
Setelah terhenti lebih kurang 15 menit, kami pun meneruskan perjalanan. Namun setelah menyelusuri sungai selama beberapa menit, kami terkejut apabila menyaksikan seekor binatang terapung-apung di permukaan air. Seperti yang kita lihat di sebelah sini, ular sawah yang besar sekali. Spesies ini berbahaya jika dia boleh hidup di daratan dan juga di sungai, di kawasan lembap dan paya. Dia sering memangsa binatang-binatang seperti babi hutan, pelanduk, dan juga binatang yang lain. Ini di sini sangat berbahaya juga kepada manusia. Seperti yang kita lihat di sana, tengok, ini ular sawah nih. Ikan besar dipanggil anaconda. Telah menjadi lumrah hukum rimba, haiwan yang lebih gagah akan menjadi penguasa di hutan dan sungai. Besar kemungkinan ular sawah ini kecundang oleh pemangsa yang lebih buas dan ganas, yaitu sang buaya. Burung egret, kenawai ataupun dalam nama saintifiknya Babulco coromandus adalah haiwan migratori yang sering mengunjungi Pulau Berbunut untuk mencari makanan. Lazimnya berwarna putih. Burung egret ini dipercayai tahan lasak dan berdaya tahan, seperti yang telah terbukti tahun demi tahun apabila ianya tetap kembali mengisi ruang angkasa Brunei setelah mengharungi perjalanan mencabar dari sebelah utara Siberia sehingga kawasan hangat tropika di rantau sebelah sini. Spesies ini dipercayai dapat membantu mengimbangi ekosistem semula jadi, seperti mengurangkan jumlah setengah jenis serangga yang dikatakan menjadi terlalu banyak di persekitaran kita, serta mengganggu keseimbangan alam. Tidakkah kamu mengetahui bahawasanya kepadanya Allah Subhanahu wa taala bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembang sayapnya masing-masing mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Perjalanan kami ke Pulau Berbunut sesungguhnya meninggalkan kesan yang mendalam di hati kami, terutamanya apabila melihat bekas tapak masjid yang ditinggalkan serta kubur para alim ulama yang masih terdapat di Pulau Berbunut. Yang jelas, Pulau Berbunut kini sunyi sepi tanpa berpenghuni. Hingga bertemu kembali dalam rancangan yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.